Jemput speaker kita pada hari ini iaitu Haji Aimi kita, manager Haji Aimi. Dia background dia dulu dia pernah bersekolah agama di Sekolah Al-Falah di Perak. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Panjang lebar biar dia cerita. Dia juga selepas habis bersekolah tu dia ada kerja, lepas tu dia sambung dengan diploma. Dia ada diploma calon juga speaker kita ni. Ada diploma rupanya. Okey, selepas diploma dia juga background dia pernah bekerja di syarikat penerbangan Malaysia Airlines sebagai macam-macam bidang lah. Daripada selama 20 tahun dan kini seorang manager di Forever Living. Dengan itu saya mempersilakan Haji Aimi untuk tajuk dia sediakan payung sebelum hujan. Silakan Haji Aimi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pagi semua. Pertama saya mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinannya dapat sama-sama kita berkongsi pada malam ini. Terima kasih kepada Tuan MC kita Haji Azwan yang merupakan adik saya sendiri. Okey. Jadi dan kat sini pada tajuk malam ni apa yang nak saya ceritakan adalah berkenaan dengan pengalaman saya sendiri jugalah. Pengalaman dengan tajuknya sediakan payung sebelum hujan. Okey. Sebelum tu saya ingin perkenalkan diri saya. Okey. Saya Aimi Azmi bin Hamid. Aimi Azmi bin Hamid mempunyai 6 orang anak dan mempunyai seorang suri rumah yang tidak bekerja. Okey, suri rumah saya dulu bekerja di pejabat immigration. So bila masuk anak yang ke-5 dan kos untuk penjagaan anak tu pun terlalu tinggi, maka saya nasihatkan suri rumah saya isteri saya untuk menjaga anak-anak saja. Okey. Dan tak lupa saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Ayu, Abang Syarul dan kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sama-sama berada dalam perniagaan kita pada malam ini, insya-Allah. Apa yang nak saya ceritakan adalah berkenaan dengan diri saya, di mana saya dahulu, boleh next slide Wan? Okey, dulu saya bekerja di Malaysia Airlines, penerbangan Malaysia yang cukup terkenal. Orang kata waktu itu bila dengar je Malaysia Airlines, wah semua seronok. Wah, best kerja Malaysia Airlines dengan syarikat yang kukuh, dikatakan established. Dan tiada siapa yang sangka, kita tidak menyangka dengan keadaan sekarang dan keadaan 5 tahun yang lepas sebelum saya diberhentikan. Dulu saya bekerja di Malaysia Airlines bermula pada tahun 1995. Okey. Dalam pada masa itu saya melompat banyak department. Okey, melompat banyak department, antaranya bahagian account, bahagian catering dan terakhirlah bahagian haji. Okey, bahagian haji. Saya join Malaysia Airlines
sebenarnya pun tak terfikir yang saya akan ada dalam industri penerbangan ni. Saya tak terfikir dulu masa sekolah, masa kerja, tak terfikir yang akan duduk dalam penerbangan Malaysia ni, dalam career aviation penerbangan. Tapi bila kita dah ada dekat tempat kerja yang orang kata kononnya yang seronok, yang kata boleh bertahan lama, dan saya pun tak terfikir yang saya akan dipensionkan awal, iaitu tahun 1995 dah dipensionkan. Okey, waktu tu kira semua masing-masing tidak menyangka itu yang saya berbalik pada tajuk itu sediakan payung sebelum hujan. Masa di dalam penerbangan Malaysia Airlines sangat seronok saya kerja sangat seronok. Saya suka kerja saya. Bila saya bekerja waktu di penerbangan Malaysia, waktu tu di Jabatan Haji. Jabatan Haji ketika tu memang membawa jemaah haji daripada Malaysia ke Arab Saudi. Ketika tu saya bahagian koordinator, Hajj coordinator. Maksudnya saya bukan sahaja duduk di KL, malah saya akan pergi duty travel, di antaranya Kuching, Penang, JB, KK, Johor, di seluruh negeri, di mana semua penerbangan daripada negeri-negeri di Semenanjung membawa jemaah Malaysia ke Saudi untuk mengerjakan haji. Okey, ini gambar-gambar saya sewaktu saya bekerja. Yang atas tu dalam kokpit 3A380. Bila kita tengok gambar tu, saya saja nak cerita. A380 waktu tu memang kapal, bila mana kapal kita sampai, rasa macam gah sangat. Wah, A380. Bila kita tengok kat situ kat kokpit tu tak ada steering. A380 tak ada steering. Dia pakai keyboard untuk mengendalikan penerbangan tu. Dan hingga kini saya pun tidak sangka yang A380 ni tidak boleh bergerak langsung. Tidak berjalan langsung. Waktu saya di penerbangan Malaysia, saya bekerja di AMS, saya sangat seronok, saya suka. Bila duty travel je, pertama itulah bila kita dapat duduk di business class. Di business class. Dan saya pun tak sangka, akhirnya saya dipensionkan pada tahun 2015. Okey, di 2015. Masa tu saya pun tidak ada get ready, masa macam tidak ada persediaan. Kat sini saya rasa macam waktu tu semua masing-masing bila dipensionkan, diberhentikan. Untuk bukan dipension, diberhentikan terus. Kita tidak menyangka yang kita, bila mana kita duduk dalam satu career, satu pekerjaan yang sangat seronok, yang sangat established, tiba-tiba diberhentikan macam tu. Itu yang saya nak kongsikan kat sini. Bila mana kita yang sekarang ni masih bekerja, jangan kita sangka waktu kerja kita ni kita sentiasa rasa selesa. Maksudnya kita rasa company ni akan bertahan lama, akan menjamin kita hingga kita habis bekerja. Sekarang tambah waktu sekarang dengan keadaan pandemik, kita tidak sangka semua itu akan berlaku. Bila mana yang kita yang tidak bersedia, yang kita tidak ada persediaan untuk family, terasa macam mana susahnya. Okey, bila saya berada di pekerjaan saya tu, di Jabatan Haji, alhamdulillah memang dapat pergi ke Arab Saudi, pergi mengerjakan haji, mengerjakan umrah, tapi siapa sangka okey, tugasan kerja. Sinilah saya bertugas di sewaktu di Saudi. Bila kita bertugas, bila tengok orang yang bersama kita, kita delivery kerja kita, maknanya kita buat servis dengan orang tu senyum, orang tu seronok. Kita pun jadi happy. Jadi bila saya buat kerja saya, walaupun penat ke, susah ke, saya tetap gembira.
tapi saya tidak sangka yang kerja itu akan seolah-olah hilang, seolah-olah macam dah tak ada kembali. Contoh macam sekarang kita lihat haji tahun lepas dah tak ada. Jadi bila mana orang yang dapat bertugas di Arab Saudi untuk bertugas di sana rasa macam dah tak ada apa yang kita nak buat, jadi macam blank tiba-tiba. Itu antara tugasan kerja kita. Tugasan kerja saya lah dapat membantu jemaah haji. Saya nak cerita kat sini, sewaktu saya bekerja membantu jemaah haji ni, terdapat jemaah haji yang tua yang tidak mampu pergi sendiri tanpa ditemani oleh keluarga mereka. Seolah-olah macam harap itu macam mana Allah bantu. Sebenarnya kita boleh usahakan, kita boleh dapat pergi bersama bila mana kita ada kewangan untuk diri kita dan keluarga kita sama-sama pergi. Macam tu. Kat situ bila saya berada di sana, banyak perkara yang sebab di hati saya, kerana bila tanya kenapa Pak Cik dah tak ada teman, tak ada diteman oleh anak ke, keluarga yang muda ke, dia kata anak belum cukup lagi duit. Contoh kat sini bila saya nak bawa benda ni yang sama dengan kita yang kita berniaga. Bila kita berniaga, kita ada duit simpanan awal, maksudnya kita boleh teman keluarga kita bersama. Okey. Itulah antara tugasan kerja saya. Bila saya bertugas menguruskan jemaah haji, banyak perkara-perkara yang orang kata pergi ke hati. Ya Allah, ya Tuanku, kat sana bila saya berdoa ya Allah, supaya ramai lagi orang-orang kita yang muda-muda ni dapat pergi haji bersama dengan keluarga mereka. Kat situlah saya pun tak tahu apa cara lagi yang boleh kita bantu keluarga kita bawa mereka pergi mengerjakan haji di waktu usia yang ada tenaga. Ada tenaga, boleh sama-sama mengerjakan haji kat sana. Okey. Itu antara tugasan saya sewaktu saya bekerja di Malaysia Airlines dulu. Itulah bila kita ada simpanan awal, maksudnya daripada muda kita dah ready semua, kita dah boleh prepare untuk keluarga kita, diri kita sendiri. Alhamdulillah. Tak ada masalah untuk kita pergi ke sana. Maksudnya bukan masalah apa, masalah tenaga. Mengerjakan haji ini memerlukan tenaga. Jadi bila saya balik, saya masih terfikir apakah cara untuk aku bantu orang, untuk aku mengajar orang, bukan dengan wang ringgit tapi dengan cara bagaimana untuk menjadikan mereka buat ada simpanan, maksud dia simpanan. Jadi kat sini bila saya bila saya dah join dengan satu perniagaan, contohnya kita buat perniagaan forever. Perniagaan forever ni boleh bantu ramai orang. Maksudnya boleh bantu dari segi simpanan, dari segi simpanan untuk diri, keluarga dan sebagainya. Next slide, Wan. Kat sini saya nak bawa berkenaan dengan tajuk kita. Saya balik pada tajuk kita, sediakan payung sebelum hujan. Maksudnya beringat sebelum kena. Okey. Setakat ni saya bersyukur kerana arwah bapa saya daripada awal contoh kita nak cari perniagaan yang mana kita boleh membuat orang gembira dengan kita, membuat satu bekalan, atau maksudnya kita kena ada bekalan. Contoh bila kita
buat kebun. Contoh kita ada kebun, daripada awal kita nak berkebun, daripada awal memerlukan masa yang lama. Maknanya kita dah prepare daripada awal. Kat sini bila saya pergi berkebun dengan mak saya, arwah abah dah tak ada, dah meninggal. Kita tak terfikir masa pada awalnya abah ajak. Abah ajak jom buat kebun. Waktu masa muda jom pergi kebun. Setiap minggu saya akan habiskan masa saya, Sabtu Ahad saya akan pergi dengan arwah abah saya ke kebun untuk tanam pokok buah. Sekarang kita tengok bila dah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, hasilnya dah ada dapat kita rasa untuk anak kita, untuk cucu kita. Macam itulah keadaan bila arwah abah dah tak ada, baru kita terfikir, baru saya sendiri terfikir bagaimana penat dia mengerjakan kebun tu bukan untuk orang lain, untuk anak-anak dia, untuk cucu dia. Bila sampai ke cucu dia akan teruskan usaha tu untuk anak mereka pula. Macam itulah bila saya dah sampai ke tahap cuma dapat kita kutip hasil. Macam itulah masa kita buat perniagaan. Perniagaan yang kita fikir satu platform yang dapat membantu, selain membantu orang, kita dapat membuat persediaan untuk diri kita. Persediaan untuk anak-anak kita, persediaan untuk bekalan mereka sewaktu kita tiada nanti. Bila mana kita pun fikir pokok apa yang nak tanam. Contoh bila perniagaan pun fikir perniagaan apa yang kekal, kukuh. Satu perniagaan yang dapat berpanjangan, yang dapat membantu orang lain. Samalah dengan bila saya kat kebun, bila saya pergi kebun, saya fikir, ya Allah, alhamdulillah, rupanya perniagaan inilah yang satu jalan yang dapat membantu orang, yang dapat memberi persediaan untuk anak-anak kita sendiri. Okey? Inilah masa peluang. Kita buatlah masa peluang yang ada, benda yang bermanfaat. Selain daripada kita berniaga, kita boleh melakukan apa perkara yang untuk bekalan anak-anak kita. Bila kita tanam durian, kita bukan rasa untuk kita tau. Kita tak rasa sempat untuk kita. Pokok durian, contoh dia akan ambil masa 10-20 tahun baru mengeluarkan hasil. Begitulah kita buat sesuatu perniagaan. Satu perniagaan yang mana perniagaan itu akan memberi hasil yang berpanjangan. Biar kita korbankan masa kita dalam masa 3 tahun, dalam masa 2 tahun, dalam masa 5 tahun, tapi hasilnya berpanjangan. Itulah yang saya nampak apabila saya di dalam platform Forever ni. Alhamdulillah, banyak daripada rakan kita yang muda-muda, saya seronok tengok mereka sama-sama berniaga dengan bersungguh-sungguh. Begitulah keadaan kita bila kita buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Saya pun tak terfikir macam mana dulu masa saya bekerja, saya tak terfikir langsung saya akan diberhentikan. Saya tak ada buat preparation langsung, ya Allah. Saya tak ada buat persediaan untuk anak-anak saya. Cuma bila kita diberhentikan, dia bagi pampasan. Memang pampasan tu makin lama duit makin habis. Makin lama makin habis. Dan kita tak terfikir benda tu akan membantu kita. Sebenarnya kat situ. Alhamdulillah bila kita ada di dalam platform yang betul, yang tepat, Masya Allah, Allah membantu kita, mempermudahkan kita lagi. Kat sinilah bila saya nampak di platform Forever ni, Allah tunjukkan jalan, boleh bantu selain daripada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, kita boleh membantu orang lain untuk diri mereka dan anak-anak mereka. Dan begitulah seterusnya. Maksudnya pahala ni berpanjangan. Okey? Inilah sewaktu saya bermula di Forever itu. Saya nak cerita mula-mula saya berniaga MLM ni
tahun 95 dah saya dah terjebak dah MLM. Kalau siapa pernah teringat, siapa pernah tahu CNI. Siapa pernah tahu CNI, bagi saya satu. CNI popular dengan kopi ginsengnya. Okey. Oh, ramai tahu CNI. CNI. Ia memang popular. Waktu tahun 95 ke 96, antara tahun tu. Betul. Krim Nutrimoist. Ramai yang tahu. Itu antara bisnes MLM saya yang pertama. Waktu tu saya bukan nak masuk sangat. Tapi bila ayah saya jual kopi kat kedai, kopi ginseng Tongkat Ali. Okey, ayah saya sendiri yang join CNI tu. Saya bukan rasa saya nak buat CNI, tapi sebab ayah saya dah join, ayah saya dah sampai agency manager. Tapi itulah bila mana kita tengok kita tak ada ilmu, kita tidak, masa tu memang tak tahu. Masa tahu PV ke BV ke, jalan je, sponsor je. Waktu tu saya teringat lagi, masa tu Murad Basir CNI bila dah ada jutawan, terus keluar 20 Intan Jutawan. 20 Intan Jutawan, keluarlah buku dia Intan Jutawan. Tapi tak tahulah sekarang ni diorang ni masih lagi ke buat, kita tak tahu. Bila kita dah join forever dah berapa puluh tahun, kira 95, 10 tahun 10 tahun yang lepas, saya pun dah tak dengar dah. Cuma ada stokis je, tu pun diorang buat selling je. Kita tak pernah dengar lagi orang promote CNI, betul? Tak ada lagi lah, jarang lah ada pun. Sebab apa? Sebab sistem dia pun PVVV. Masih lagi. Okey, yang kedua saya berniaga juga dengan ni saya join, siapa pernah dengar juga laut dalam. Bisnes laut dalam, siapa pernah dengar? Bagi saya dua. Bisnes laut dalam. Masa tu bisnes laut dalam, siapa pernah dengar? Bisnes laut dalam, boleh saya bagi. Mac Ocean. Tak pernah Mac Ocean. Kalau siapa pernah dengar Mac Ocean, saya pernah lah join juga. Dah laut. Bisnes laut dalam. Okey, bisnes tu dia memerlukan modal yang sangat besar. Tu yang saya tahu. Okey, bisnes tu memerlukan modal yang sangat besar. Kerana apa? Setiap yang nak join bisnes tu kena buat loan tau. 34,000 kau. Tapi bila orang yang cara dia bisnes tu, dia tak cerita bisnes tau. Dia ajak kita pergi makan. Kita pergi makan, tengok ramai tanya. Okey. Buat apa bisnes? Datang office, buatlah presentation. Lepas tu nak untung banyak, kenalah buat loan. Okey. Loan bukan sikit tau. 34K. 34K. Ya, Mike Ocean. Masa tu muda-muda tu. Waktu tu ramai yang muda-muda yang join, buat bisnes tu, buat berhenti kerja. Buat berhenti kerja. Itu yang apa orang kata, muda-muda lagi dah terjebak. First you dah ada mula-mula dah ada kena buat loan. Lebih sikit 33K. Okey Diana. Ni 34K. First dah keluar 2,000. Lepas tu kena keluar, ya betul, 2011 2012. Lepas tu kena keluar 34,000. Waktu tu saya pun bukan apa, bila kita semangat dia pergi satu kata presentation yang besar di hotel tau. Dia buat di hotel. Dia buat di hotel di Golden Palace. Waktu tu memang ramai. Siapa dengar memang orang kata high. Maksud dia bila dengar je dia orang punya talk, balik memang nak cari loan je. Terus nak cari loan. Automatic. Nak bisnes tu. Tak ada study, tak ada fikir apa.
tak ada nak kaji, terus join. Punya nampak kata dia punya apa, dia bagi semangat tu, orang boleh boleh bagi apa kata, boleh bagi sanggup lah. Jadi kat sini betul, tak pandai kaji tak ada orang ajar. Betul, kat sini tak ada. Kat situ kita tak ada, dah loan habis duit kena loan. Kan pentingnya ada ilmu. Bila ada ilmu, ada orang yang tunjuk ajar, ada mentor dia, ada orang yang nasihat. Kat situ kita dah boleh pertahan. Makna kita tak payah dulu kan. Tapi masa tu saya alhamdulillah saya tak loan tu saya tak lepas. Selamatlah kat situ saya. Kat situlah antara bisnes yang saya pernah lalui. Lepas tu ada lagi tau. Bisnes apa jadi kena pernah dengar phytosign? Phytosign pernah dengar tak? Siapa pernah dengar bagi saya 3. Itu pun sama juga. Phytosign kat situ bisnes phytosign dia menggunakan pairing. Bila lepas tu ada pula kena kejar timing dia pula. Saya pun terjebak pun, saya tak tahu pasal, bukan terjebak apa. Saya mula fikir semua orang nak cari duit tau. Ya, stem cell, betul cikgu. Semua stem cell, phytosign. Semua saya fikir antaranya saya nak cari duit untuk diri saya, anak-anak, family. Lepas tu ada simpanan ke kan. Tapi tak sangka pula sampai dah lenyap terus. Ya, 5,000 modal dia. 5,000 modal dia, cuma stem cell dia serbuk je, makan bawah lidah. Lepas tu kena pairing, PV, BV semua. Kat sini dah nampak. Masa tu tak ada lah siapa tak ada ilmu, tak ada guru kita nak menuntut, tak ada orang bagi nasihat, tak kaji. Okey, masuk. Join. Bukan apa, mula kita fikir untuk diri untuk konon itulah nak sediakan payung. Konon nak prepare lah, nak ada simpanan. Tapi bila dah terjebak, habis. Masa tu pakai sendiri je, habis pakai sendiri bagi orang je. Langsung tak dapat modal balik. Berbeza. Bersyukur sangat kita yang berada dalam Forever Living ni. Ya Allah, syukur sangat. Bila mana yang muda-muda, yang first yang tak pernah buat bisnes, terus betul, semua tunjuk kereta sport, semua bila join phytosign tu, tunjuk kereta besar semua. Tapi dah lenyap dah. Royup orang kata. Ustaz Falah pun tahu royup terus. Sampai sekarang tak ada. Okey, ini antara bisnes saya lah. Lepas tu saya ada juga dulu. Saya pergi masa saya bekerja, saya pergi Saigon cari produk kat sana. Barang-barang Vietnam. Untuk sediakan payung. Untuk buat preparation. Tapi bila kita tak ada kat sana, memanglah barang murah. Kita pun tak sangka sekarang ni langsung perniagaan macam tu dah tak sesuai dah. Memang tak dapat. Kita berniaga Vietnam, saya pergi Vietnam balik hari je. Pergi pagi, balik petang. Okey, kadang pergi hari ni, esok balik ambil barang. Tu di Vietnam lah. Itu antara phytosign, Meng-O-Share, itu antara bisnes yang saya pernah terjebak. Waktu saya ingat lagi waktu saya baru lagi join dengan phytosign tu. Waktu tu saya masih bekerja. Asma, saya ingat lagi Asma ada kontak saya, Balong, ni ada peluang bagus. Lepas tu Asma pun datang. Asma datang ke rumah waktu malam dengan anak dia. Saya masih ingat manager Asma. Dia datang rumah, tunjuk business forever. Waktu tu saya dah join phytosign. Aduh, dah lebih 5,000. Masya Allah. Waktu tu tak tahulah, tak fikir
duit yang habis je. Fikir nak cari duit fikir nak ada duit 5,000. Ya, satu serbuk tu, stem cell tu 350 berapa keping je. 3 keping ke 4 keping, macam tu lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Stem cell pun memang dah lesap terus, tak tahulah mana pergi. Telan serbuk je, tak tahu apa serbuk dia. Tapi kita fikir konon senang lah kalau nak jual benda macam tu kan, fikir senang. Dia satu barang je. Rupanya memang susah memang susah dan tak balik modal langsung, Masya Allah. Dan syukur kita yang berada, yang masih ada dalam platform yang dah kita ada, orang kata dah duduk, dah tepat dah. Forever ni memang dah tepat dah. Memang kata jalan je terus. Ramai yang dah terjebak. Maksud dia kalau yang macam usia macam saya lah, semua nak cari duit waktu tu, tak fikir, tahu keluar modal, tapi bila ada ilmu, ada mentor, ada guru yang mengajar, ada orang yang share yang kebaikan daripada Forever yang kita dah join ni, alhamdulillah. Waktu ni yang gambar ni saya jelajah di utara lah waktu tu. Waktu tu memang yalah, saya sendirilah, saya macam ya tak ya je nak buat kan. Buat senyap je. Sekarang itulah. Okey, next slide puan. Ada next slide tak? Alhamdulillah, bila mana saya join Forever 2015 saya tak ingatlah tengah awal ke ujung rasanya. Waktu tu saya tak pernah buat 5cc pun. Tapi itu yang best day Forever ni. Saya tak buat 5cc, tapi tiap-tiap bulan saya dapat jugalah dalam 100, 200, 300, 100, 200. Tak pernah putus, tak dapat. Berbeza daripada perniagaan yang sebelum ni saya buat. Tak pernah dapat pun. Dapat sekali, lepas tu tak dapat. Dapat 2 kali, lepas tu tak dapat. Beza dengan Forever Forever, walaupun you buat sikit ke banyak ke, tapi yang penting ada rangkaian kita, tetap dapat. Alhamdulillah. Ni di camp pengukuhan di mana di Kuantan rasanya. Saya pun tak ingat di Kuantan ni. Sekarang ni pun ada yang dah tak ada. Okey, tapi bila kita dah percayalah dengan Forever, buat sungguh-sungguh, okey, kita terus jalan. Jangan fikir perkara yang ada lagi anasir, orang kata anasir yang datang mengacau. Memang ada. Bila mana you dah kuat, bila dia dah nampak you punya result dalam Forever, tiba-tiba ada yang cuba nak memancing. Kena ingat janganlah terjebak dengan bisnes-bisnes yang selain daripada Forever. Kerana apa? Forever dia memang bagi harga retail. Memang untung daripada harga retail dapat kat kita terus. Beza betul. Memang beza sangat. Daripada saya buat CNI, saya buat bisnes. 2-3 bisnes yang saya buat memang berbeza sangat di Forever. Jadi, bila kita dah ada kat dalam ni, buat sungguh-sungguh. Jangan lagi berkira-kira nak buat bisnes yang kata lagi mendapat untung yang cepat. Bukan. Jangan, dan bukan benda yang betul yang kita nak buat tu. Sebab apa? Kerana di Forever ni dah tunjuk bukti dia dah banyak. Bagaimana berapa ramai lagi, dah ramai, bukan berapa ramai, dah memang ramai jutawan-jutawan lahir daripada Forever. Okey, saya nak cerita kat sini, saya tak pernah buat 5cc sejak saya join Forever. Saya mula start buat 5cc waktu 2020. Okey, waktu tu pandemik, okey, COVID. Bulan 7 tak silap saya baru saya start buat Forever dengan start dengan 5cc. Orang kata 5cc
apa 5cc, okey buat, kita baru tahu. Okey, bila kita dah buat, kita dah nampak peluang tu betul 5cc sebagaimana yang speaker kita cerita, macam Abang Syarul, Cikgu Ayu, Cikgu Diana, Cikgu KB, semua yang dah cerita. Dah banyak dah kita punya kelas berkenaan dengan 5cc. Okey, kita kena join. Kita kena masuk kelas. Saya ingat lagi bila ada kelas je dekat HQ ke, saya tak pergilah. Tak tahulah. Saya tak pergi. Tapi bila saya fikir balik, bila saya berada di lagi satu bila saya berada di Mekah lah, Mekah bertugas di sana, saya pun minta doa, ya Allah Tuanku, bagi satu perniagaan di mana yang aku boleh membantu diri aku, dan aku boleh membantu diri orang lain. Diri orang lain juga. Okey? Tapi pergi balik doa forever dia keluar. Tunjuk gambar forever. Lepas tu tak buat juga 5cc. Okey, lepas tu pergi lagi. Saya pergi lagi Mekah, memang dapat peluang mengerjakan Allah. Memang forever juga. Okey? Lah begitulah dia, sampailah saya bermula bersungguh-sungguh. Dan saya masih ingat kelas Abang Syarul yang kita boleh last sebelum kena COVID tu, saya pergi join naik MRT naik MRT. Okey, ya betul, kereta breakdown tu masa tu nak pergi inilah camp kepimpinan. Kereta breakdown nak pergi ke Kuantan, tak silap saya. Okey. Masa tu balik naik MRT pergi balik, barulah terbuka, ya Allah, rupanya bisnes ni adalah bisnes yang dapat membantu, aku boleh bantu diri aku, anak-anakku, diri aku dan orang lain. Saya fikir kerana apa bila kita buat business forever ni, pertama kita tak tahu anak kita makin lama makin besar. Macam sekarang ni kita tengok keadaan pandemik satu, lepas tu keadaan ekonomi satu. Walaupun anak kita belajar tinggi, walaupun anak kita dah masuk universiti, kita tak tahu lepas mereka grad ke, mereka ada kerja, kita tak tahu. Kita tak pasti lagi. So apa persediaan yang kita ada? Apa preparation yang kita ada untuk mereka, bukan untuk kita untuk mereka, untuk anak-anak kita. Memang betul mereka belajar, kita kata mereka boleh pandai macam ni. Tak ada mana mungkin kita tak tahu akan datang bila keadaan sekarang ni pun kita boleh tengok. Keadaan pandemik sekarang kita boleh tengok macam mana dengan ekonomi, dengan sektor pekerjaan hilang macam tu saja. Boleh kata lenyap macam tu je. So apa yang kita boleh prepare untuk anak kita? Apa yang boleh kita sediakan? Kita tak ada sedia apa-apa bila kita tak ada sedia untuk diorang. Pertama saya fikir kita buat ni untuk diorang tau. Kita untuk diorang, untuk anak-anak kita. Kita tengoklah sekarang ni harga rumah. Kita tengok contoh harga rumah. Harga rumah sekarang semua 400,000, 300,000. Adakah anda fikir, adakah kita boleh fikir anak kita bila tak ada kerja, walaupun keluar kat universiti, tak ada kerja untuk bayar, untuk beli rumah. Sedangkan hutang PTPTN pun kena bayar. Okey? Dah kena hutang PTPTN tu siapa bayar? Kita juga kena bayar. Betul tak? Itulah maksud saya sediakan payung sebelum hujan. Kat sini kita kenalah berikhtiar, kena fikir bukan untuk diri kita. Ya, untuk anak-anak kita semua. Untuk anak kita, bukan untuk orang lain. Untuk anak kita. Saya dah fikir, saya dah tengok kalau kita ada buat persediaan, ya betul, rumah semua dah cecah setengah juta sekurang-kurangnya monthly 1,000. 1,000. Mana mungkin kita yang bergaji 3,000, 4,000 boleh beli rumah untuk macam tu. 1,500 betul Bang Syarul.
1,500. Mana mungkin 5 tahun dah, kita ambil 5 tahun dah. Saya tak fikir keadaan gaji dengan 4,000, 5,000 tak mungkin kita boleh beli untuk anak kita. Macam saya lagi tambah anak ramai 6 orang. Saya dah fikir dah anak saya 6 orang. Nanti bila mereka dah habis belajar, contoh masuk universiti, kalaulah katakan sektor ekonomi masih sama macam sekarang, apa yang kita ready untuk mereka? Tak ada. Kita nak suruh mereka buat apa? Bila kita dah prepare, at least prepare lah untuk kata, alah orang dulu kata, dulu aku cari duit sendiri, korang anak-anak pandailah cari untuk diri mereka. Janganlah macam tu. Biarlah kita tinggalkan anak-anak kita cukup. Jangan kita tinggalkan bila kita tiada, tinggalkan mereka dengan keadaan meminta-minta. Dengan keadaan meminta-minta. Oh, kita bila dalam kubur pun, ya Allah, rasa sedih. Ya, komitmen makin tinggi. Rumah makin mahal. Bukan kata keperluan, benda keperluan. Jangan tinggalkan hutang. Betul. Hutang kadang kita yang ada ni, macam mana kita nak settle? Apa cara kita boleh selesaikan dengan mudah? Ya, kita buat perniagaan yang dah tentu kita nampak platform yang dah terbaik, dah memang terbukti. Ya, kita boleh buat kat situ. Okey, kat sini bila tengok slide saya ni, manager Oktober, betul Bila saya start buat 5 sisi bulan 7 bulan 7 saya dah supervisor sebelum tu. Lama saya supervisor. Okey, bila saya start buat 5 sisi, 2 bulan selepas tu saya naik assistant manager. Kemudian November tak silap naik manager. Alhamdulillah, bila dengan 5 sisi jangan tinggal 5 sisi. Betul Cikgu Ayu cakap, Abang Syarul cakap, semua speaker-speaker yang sebelum ni kita cakap, pegang 5 sisi betul-betul. 5 sisi tu bukannya kata untuk apa? Untuk maintenance, bukan. Untuk kita dapat menambahkan income kita, menambahkan rangkaian kita untuk diri kita juga. Betul tak? Okey? Okey. Kat sini saya nak cerita ya betul, 5 sisi bukan untuk upline untuk diri kita. Nak bagi family. Betul, bukan untuk downline, bukan untuk upline, untuk kita. Bagaimana untuk kita capai insentif di Forever. Bila saya dulu saya nak cerita bila saya di Senai Senai bapak saya memang gila-gila buat, memang gila-gila. Orang kata asal jumpa orang je cerita Senai. Asal jumpa orang je cerita Senai. Sampai pernah lah dia bawa orang berubat di rumah tu untuk produk Senai, untuk bagi produk Senai. Tapi itulah bila sistem dia lah, bila sistem menggunakan PVBV. Kat situ Senai saya tak nampak lagi duit masuk akaun, dia bagi voucher je. Bagi cek dan voucher. Berbeza kita di Forever ni. Banyak kita tengok kita punya jutawan, kita punya achiever kita, jutawan kita menggunakan payslip Forever. Dah ramai tahniah Cikgu Diana, Cikgu Ayu, Cikgu Kebi, semua Cikgu Faizal, semua yang dah dapat keluar kereta, dapat beli rumah. Masya Allah, tabarakallah. Macam bila kita dah ada di platform ni saya bukan nak cakap untuk diri saya juga kita yang ada ni, ya Allah, buatlah bersungguh-sungguh buat sungguh-sungguh. Jangan berhenti di separuh jalan. Kita dah memang Allah dah tunjuk dah. Ya Allah, memang ini adalah salah satu kita nak bantu, bukan untuk bantu orang lain, untuk bantu diri kita. Ya betul, jangan mudah give up. Macam mana dulu saya 20 tahun pun boleh tahan bekerja. Kan? Takkanlah kita yang lama lah, yang 30 tahun, 25 tahun bekerja pun boleh makan gaji. Bila kita dalam sektor makan gaji, bukan nak cakap lah. Bukan saya cakap, memang betul. Tiap bulan dapat duit. Tapi pertama banyak unsur negatif, betul tak? Bila ada kawan naik pangkat sikit, mulalah. Bila kadang kerja aku, kau kena buat bila kita dah masa waktu kerja lah. Waktu kerja dulu,
Aku punya kerja aku buat, kau punya kerja pun aku kena buat. Siapa pernah macam tu? Bagi saya 5. Saya pun pernah macam tu. Kerja aku buat, kerja kau pun aku kena buat. Ada ya Kak Mawar Ismail. Mawar Ismail dulu pun Malaysia Airlines juga. Ya. Lepas tu mulalah tak puas hati kan. MC je. Saya nak cerita saya bukanlah kata ni saya suka bekerja. Memang kerja kita memanglah bila kita kerja kita buat bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh tapi MAS kat sini saya nak tunjuk bila kita makan gaji apa recognition kita apa yang dapat. Siapa pernah dapat siapa dapat piala ke waktu di tempat kerja, siapa pernah dapat? Di yang kata diambil piala ke? Siapa pernah makan gaji dulu? Pekerja terbaik pernah. Bila kat tempat kerja, bila kita buat kerja dah sungguh-sungguh, saya pernah dapat 5 star sekali je, cuma dapat 250 je dapat. Sekali tu je. Padahal kita buat sama kerja bersungguh-sungguh kita boleh T-shot. Ya betul. Dapat jam tu. Tapi beza kita di platform Forever. Di platform Forever tengoklah kita punya siapa Abang Syarul, Eagle Manager Ash, siapa lagi tengok ada saya. Saya pun jealous jugalah. Azwan dia boleh pergi bercuti. Boleh pergi bercuti tanpa keluarkan duit tau. Saya di Malaysia Airlines dulu memang saya suka bercuti. Saya suka bercuti. Bila saya balik operasi haji, saya akan pergi bawa anak saya satu family bercuti. Okey, saya bawa siapa pernah tahu siapa tahu kos kalau kita bercuti dengan duit sendiri ke luar negara. Contoh saya bagi Jepun contoh Jepun. Berapa kos agak-agak habis untuk kita bawa kita 6 saya ada 5 orang anak masa tu. Semua 7 orang. Agak-agak berapa kos kalau kita pergi bercuti di Jepun? Berapa kos? Siapa boleh share kat sini? Siapa boleh share? Ya. Sikit tu. Jepun mahal, ya betul. Sekurang-kurangnya 30,000, ya betul. 30,000 saya dulu pergi bawa anak, walaupun dapat pergi ke sana, walaupun tiket kita Malaysia Airlines dia bagi tiket percuma tau. Tiket percuma. Tapi tetap habis duit 10,000 juga untuk makan je. Makan dengan tempat tinggal. Kalau pergi Jepun 30,000, Dik. 30,000. Tapi kalau kita dapat peluang niaga di platform Forever, dapat pula peluang bercuti percuma. Siapa tak seronok betul tak? Tengok bendera je lah. Tak payahlah pergi Jepun nak keluar duit sendiri. 1 yen pun dekat RM35. 1 yen RM35. Saya bawa anak saya sekali makan 300. Sekali makan. Masa tu tak terfikir pun nak fikir duit, tak fikir duit habis. Rasa nak bagi anak-anak seronok je. Tak fikir duit pun. Padahal banyak duit aku habis ni. Sekali makan 300. Habis dah 1 yen sampai RM35. Mau tak habis kan? Jadi kat sini bila kita dah ada di platform Forever ni, dah tentu dah. Dah tentu dia bagi tiket percuma, tempat tinggal percuma. Jadi apa yang kita perlu buat hanyalah teruskan usaha. Masih awal lah sekarang ni lagi. Bulan 5 masih boleh lagi boleh bulan 5 untuk awalkan kita daripada bulan 1 berapa sisi untuk kita dapat bercuti percuma di platform Forever. Betul dapat IMS memang dapat tiket free tapi airport tax kena bayar juga. Tetap kena bayar. Dia tak ada bagi free langsung, bagi tiket je. Airport tax kena bayar. Okey, ada lagi ke Wan slide? Okey, kat sini
Betul, pilih airport yang murah. Kat sini saya nak kongsi airport yang mahal London lah. London airport tag dia lebih kurang sehala satu airport tag, satu tiket dalam 400 lebih. 400 tau kena keluar airport tag. Jadi 400 kali lah, kalau kita dorang pun 800. Pergi balik, itu sebab pergi balik kira kali 2 lah. Makan kat rumah kat pagi. Jadi stop dreaming, start doing. Okey, kat sini saya pun bila di platform Forever, antara goal setting saya, sebelum kita pun kena buat kan. Ya betul. Mahal betul, macam kat US airport tag mahal betul. Kita kena ada goal setting kita. Goal setting kita nak bercuti, kena buat. Goal setting kita nak bercuti, goal setting kita nak CBM, Global Rally, kita kena buat. Okey, jadi kat sini sama-sama kita doa. Saya sendiri, saya kawan-kawan yang ada sekarang ya, anda semua, sahabat-sahabat Business Forever sekalian, kita buat goal setting kita, kita aim subconscious mind. Kita masuk dalam subconscious mind kita, aku nak buat, aku mesti dapat. Aku pasti akan dapat apa yang aku nak dalam forever. Jadi kita boleh aim kita punya goal setting tu. Kita boleh tulis dream board kita. Kita jangan kita hanya mimpi saja. Mimpi bila kita tidur, berangan-angan, esok aku nak capai, contoh aku nak pergi capai CBM, tapi tetap buat benda yang sama. Benda yang sama juga. Orang ajak buat forever, dah join, tetap pergi jual air dulu. Sebelum saya tak termasuk pula, saya nak cerita. Sebenarnya lepas saya kena berhenti tu, saya tak masuk, saya teringat balik, saya cerita balik. Lepas saya berhenti tu, saya dah join forever lepas tu, tapi saya tak buat tau. Saya nak buat jual air tebu. Saya macam mana saya boleh nak fikir jual air tebu. Saya buat, saya konon nak tanam tebu. Saya nak saya nak mesin lah, buat sendirilah jual. Rupanya bukan senang bagai dikata. Bukan mudah bagai dikata. Rumah saya pun dah gelak. Bukan mudah bagai dikata. Kita meniaga air kat tepi bukan saya nak ini bukan. Sekurang-kurangnya biar kita, kalau kita meniaga harian ni, bila kita meniaga harian ni, sekurang-kurangnya biar dapat RM400 sehari tau. RM400 sehari, RM300 sehari, kita meniaga tepi jalan. Kalau apa perniagaan yang kita buat, barulah berbaloi dengan tenaga kita, berbaloi dengan kepenatan kita. Saya memang fikir balik, bila dah penat, masa awal buat tu tak terfikir penat kan. Bila dah lama-lama buat pun fikir penat. Kenapalah ada bisnes yang mudah, yang orang kata paling senang, kau nak pergi cari yang susah, kenapa? Itu 300% tu bukan untung tu. Itu termasuk dengan kos modal kan. Untung belum lagi, penat lagi kan. Kat sini modal sekali je. Jadi apa preparation kita, apa yang perlu kita ready, kita kena macam itulah. Daripada tajuk saya, berbalik pada tajuk saya tadi, sediakan payung sebelum hujan, beringat sebelum kena. Okey, apa lagi? Apa lagi peribahasa, apa lagi boleh share kat saya tak? Boleh share kat chat room kita. Apa lagi yang kita boleh beringat sebelum kena, sediakan payung sebelum hujan, apa lagi? Sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, kejar 5 sebelum datangnya 5. Bersusah dahulu. Masya-Allah, ya betul, kita bersusah dulu 3 tahun. Kita tak payahlah kita kata setahun tu pun, itu pun dah ada result, 6 bulan pun dah ada result. Dalam forever ni berjaya. Kenapa kita nak tunggu sampai bertahun, betul tak? Berakit-rakit ke hulu, sakit dahulu. Orang kata apa? Memang susah, macam mana memang senang, memang susah nak senang. Ke memang senang nak, macam manalah. Nak senang memang susah. Macam mana? Berenang-renang ke hulu. Kan susah
nak susah, tapi tak senang nak senang. Macam itulah sampai dah tak tersasul-sasul lah. Okay. Start doing, jangan bermimpi, bukan susah nak susah. Ya. Bukan senang, tak senang nak senang. Bukan senang nak senang. Ya, betul. Itulah dia perjalanan saya sebelum saya jumpa Forever. Saya nak berkongsi pasal apa yang dah saya lalui. Bila apa yang saya dah lalui ni, siapa yang belum lalui perkara, benda yang sama, benda yang dah saya lalui, janganlah cuba macam itulah saya nak kongsikan kat sini. Benda yang orang kata ada lagi, bila dah nampak memang dah dapat 100, 200, 300, nak cuba yang lain pula. Kenapa nak bersusah? Nak bersusah perkara yang susah, benda yang senang kan ada. Betul tak? Kat situ. Ya, betul. Bila kita makin lama makin senang sebab kita dah makin mahir. Masya-Allah. Betul Abang Syarul. Kat situ. Apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita lakukan, hanya kita perlu ambil tahu, kita belajar. Kita nak tahu. Kita jumpa dengan leader, kita kontak dengan mereka, kerana ilmu mereka tu dah mereka lalui. Perkara yang mereka, kejayaan mereka dah nampak. Macam Cikgu Ayu dah nampak, dah terang-terang dah. Abang Syarul, Eagle Manager Ash, muda. Cikgu dah nak tengok Eagle Manager Ash masih muda, masih lagi orang kata, saya pasal orang kata orang muda ni kacak lagi GLT Ash. Kacak bergaya. Saya tengok orang muda, dia antaranya lelaki lah saya nak cakap. Lelaki ni, pertama dia orang ni suka, macam saya fikir dia orang macam suka nak senang. Benda nak senang, nak cepat dapat duit. Itulah yang terjebak dengan macam-macam scam sana, scam sini. Ada lagi satu saya lupa nak share. Masa lepas kita orang MAS staff ni diberhentikan kerja, lepas kita orang diberhentikan kerja, adalah satu syarikat kata, siapa pernah dengar kongsi makan? Ada tak siapa yang terjebak juga kongsi makan kat sini? Siapa pernah? Saya kongsi makan. Dia attack orang, terjebak. Kat Mawar berapa kena? Ada terjebak kongsi makan. Dia kononnya nak tolong orang, terjebak juga Haji Mutalib. Okey, kononnya nak tolong orang Melayu. Kononnya kongsi makan. Dia pun okey lah. Masa tu dia keluarkan modal dengan tak perlu buat apa. Tapi dia kata 3-4 bulan, 5-6 bulan lepas tu akan dapat tiap-tiap bulan. Masya-Allah. Macam mana tu Tapi bila masa orang MAS masa tu keluar diberhentikan, duit banyak adalah kot, tak tahulah banyak ke tak, tapi ada. Bila kita tak ada ilmu saya kat sini kita tak ada ilmu, kita tak kaji, kita tak jumpa orang yang kata lebih arif lagi lebih arif lagi, kita pun join aja. Orang kata apa, fikir tak ada fikirin. Macam fikir kita nak duit, nak senang nak duit. Itulah dia itulah antara pahit untuk dikenal. 10 sen pun tak dapat lagi apa. Kat situ pengalaman, janganlah lalui pengalaman yang dah kami semua ni macam saya lalui. Dapat 18 dapat juga. Modal keluar tak tahu banyak mana tu. Okey. Kat sini kita syukur syukur sangat bila kita dah ada dalam platform ni. Kita dapat, mana apa yang perlu kita buat, cuma apa? Kita kongsikan je lah. Kita kongsi nak tak nak ke Allah punya kuasa. Dapat tak dapat Allah punya kuasa. Kita buat kerja, kita kita ikhtiar, kita doa, tawakal. Semoga Allah bantu kita. Semoga ramai lagi nak join kita dalam Forever. Kat situ apa lagi
apa lagi bisnes saya ni ingat balik apa lagi yang dah terjebak jangan mudah terjebak. Okey, kalau ada yang scammer yang kata bila dah nampak diorang mesti ada scammer ni, ada lagi tau. Scammer ni dia akan attack orang yang nampak kita pun yang ada income besar kat situ dia nampaklah dia attack lah kat situ. Dia maksudnya kat sini tak perlu nak pening-pening bila dah ada dalam forever. Tak perlu nak fikir lain lagi. Apa yang kita fikir, kita buat saja. Betul tak? Okey? Haji Azwan pun ada, cuma dia malu nak cerita je. Kan? Cuma itulah bila saya seronok, bila saya nampak dalam forever ni orang muda-muda, muda-muda buat semangat saya nampak saya semangat bila nampak yang wanita ni lah, yang perempuan yang memang kata kental memang kental bagi saya lah. Diorang dah memang respect lah. Saya tengok orang lelaki ni kenapa susah sangat nak fikir benda. Azwan tu, Rotan Azwan. Diorang kira nak senang je tak kan. Itulah dia. Nak kerja senang, pertama ni orang lelaki dia nak kerja senang. Kerja senang nak duit cepat. Dia tak nak susah. Apalah masalah diorang ni kan. Aduh. Itulah dia. Apa ada lagi tak? Maksud dia kat sini saya pun saya masih tanam subconscious mind macam Cikgu Ayu beritahu kita, ajar kita subconscious mind. Saya dulu masa dalam MAS saya suka masuk dalam saya suka join kursus tau. Dalam MAS tu bila ada kursus apa-apa je saya suka join. Ada je apa-apa kursus saya suka join. Antaranya ni lah subconscious mind and unsubconscious mind. Minda separuh sedar dengan minda ni lah kan atas bawah tu. Jadi bila kita hari-hari macam Cikgu Ayu ada cerita kita tampal bangun pagi kita tampal kat dinding kita apa yang kita nak aim, apa yang kita nak achieve, apa yang kita nak dalam diri kita, nak untuk keluarga kita apa yang kita nak, dream board kita kena pagi-pagi bangun betul subconscious mind tu. Hari-hari bila kita nampak tu memang tak ada fikir lain. Aku nak kongsi, aku nak share. Tak kira lah nak ke tak nak, itu bukan kerja kita. Betul tak? Bukan kita punya kerja. Yang kerja kita cuma kita usaha, kita kongsikan benda baik yang bermanfaat. Mana tahu benda yang baik ni yang kita kongsikan ni menjadi salah satu kunci pintu syurga kita kan. Syurga kan ada 7 tingkat. Salah satu tingkat yang mana, pintu yang mana kita nak masuk, antara penyebabnya, asbabnya kita kongsikan. Kita sharekan produk forever. Ada yang sakit, bila kita kongsikan sihat, dia gembira, dia seronok. Kan pahala itu mendapat kepada kita juga. Betul tak? Lepas tu dia kongsikan. Pahala itu berpanjangan. Selain daripada ilmu yang kita ajar, kadang guru kita mengajar memang ilmu tu bila diamalkan, pahalanya dapat kepada kita. Mana benda yang sama kita buat benda yang baik, kita kongsikan perniagaan kita ni, bisnes kita ni. Bila kita tahu orang tu susah, orang tu perlukan duit, orang tu hilang pekerjaan, kita kongsikan peluang ni, tiba-tiba dia buat, Allah bantu dia mendapat lebih lagi dan dia sedekahkan duit yang dia dapat tu, maka pahalanya dapat juga pada kita, betul tak? Sebab kita dah kongsikan pada dia. Gitulah apa yang nak saya cerita. Banyak saya cerita ni pasal saya nak sentuh pasal berkenaan dengan pengalaman saya lah, pengalaman lama. Okey. Jadi itulah, sediakan payung sebelum hujan, beringat sebelum kena. Jadi kita buat preparation, persediaan untuk anak-anak kita, bukan untuk orang lain. Okey. Saya pun nak kongsi kat sini saya pun ada goal setting saya, mudah-mudahan sama-sama kita juga masing-masing saya nak cuba capai F2D level 1 insya-Allah bulan Oktober 2021 insya-Allah. Amin. Doakan saya mudah-mudahan tercapai F2D level 1 ataupun bulan ni bermulanya
lesson kan untuk Eagle Manager, betul Cikgu Ayu? Ya, betul. 1 hari bulan Mei. Ya, bulan 5 ni, maka kat situ kita dah boleh berusaha, kita dah boleh kongsikan peluang-peluang yang ada ni kepada rakan-rakan, sahabat kita, saudara mara kita. Tak ada yang nak join bukan kerja kita bukan kerja kita. Kalau tak dia orang tak klik banyak memang bukan saya tak tahulah nak kata saya ke yang kawan-kawan dalam ni ke kan. Bila kita WhatsApp klik tak ada betul tak? Ada tak kan? Antaranya kawan-kawan kita sendiri. Betul tak? Kawan-kawan kita sendiri. Kadang jangan fikir kata dalam hati, jangan kita terdetik langsung hati. Kawan kita ni apalah, aku buat berniaga ni, ubat gigi ke, sabun ke, satu pun kau tak nak tolong support aku, jangan terdetik. Itu bukan kerja kita jangan terdetik. Itu bukan, maksudnya itu bukan rezeki kita lagi. Kadang kita mungkin ada juga saya tak tahulah. Mungkin saya dulu mungkin apalah kawan kita share benda yang mudah lah, sabun avocado. Contoh tak ada, kita nak share, nak jual kat dia, tak ada berbalas WhatsApp kita pun itu bukan kerja kita, kerja Allah, betul tak? Kita cuma tunjuk peluang, kita kongsikan saja. Rezeki Allah yang bagi. Sikit ke banyak kita syukur. Alhamdulillah, betul tak? Okey. Rasanya slide tu yang terakhir dah habislah untuk saya rasa perkongsian pengalaman saya selama saya bekerja, berniaga dan juga buat Forever. Tak adalah orang kata Forever ni masih lagi saya merangkak-rangkak lagi saya masih banyak perlu belajar. Terima kasih Cikgu Ayu, Cikgu Abang Syarul, Ash, Manager Ash, yang guru-guru yang dalam ni, speaker-speaker yang bagi ilmu. Terima kasih banyak, syukur. Moga manfaatnya dapat kita sampaikannya. Semoga ilmu yang dapat ni kita panjangkan lagi. Itulah, saya pun banyak perlu dari segi inilah, dari segi banyak perkara lah, banyak juga yang perlu ambil tahu. Yang penting kita perlu ambil tahu ya banyak bantu saling. Saya seronok pasal satu, kita antara saling support tak kira daripada sideline ke, daripada rakan bisnes kita yang bukan. Kalau ada dulu mungkinlah kenapa nak tanya dia bukan kita punya line bukan kita punya upline lah, kita punya line ada mungkin ada dulu tapi berbeza dengan Forever ni, masya-Allah. Dah cantik dah, Allah bagi dah. Di platform Forever ni saling bantu sesama kita. Share. Lepas tu saya terima kasih dengan Cikgu KBS, malam dapat juga sharing apa daripada tim beliau dapat juga ilmu kat situ Cuma kita perlu ambil tahu, kita perlu join je dah kata terang lagi bersuluh kan. Terang lagi bersuluh kat situlah yang perlu kita belajar banyak. Ilmu ni tak habis. Selagi mana yang ada kat muka bumi ni tak habis. Tambahnya di Forever ni banyak lagi perlu dikaji, perlu kita belajar, yang perlu kita ambil tahu. Bukan kita saja kata 5 sisi yang kita tahu kan. Mana ilmu-ilmu yang lain berkenaan dengan perkara-perkara yang baik dalam Forever. Ambil saja tahu. Kita perlu menggali. Kita join, kita ajak. Kita bukan untuk diri kita join, kita ajak pula rakan-rakan kita, antaranya rangkaian kita sendiri. Rakan-rangkaian kita sendiri kita tak ajak, macam mana mereka nak tahu, betul tak? Betul. Alhamdulillah, sangat betul. Dalam rangkaian AS Team ni banyak guru-guru yang curah ilmu tanpa jemu. Masya-Allah. Kita ajak lagi rakan kita supaya mereka faham lagi apa dia Forever yang sebenarnya. Apa dia peluang dalam Forever, apa dia kata rezeki yang banyak lagi dalam Forever yang perlu kita beri pada diorang, beritahu pada diorang. Jangan kita je tahu, kita perlu beritahu. Okey. Saya rasa setakat ini sahaja yang dapat saya kongsikan pada malam ni. Sebelum saya akhiri,
saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada terutama yang banyak yang bagi ilmu, yang kongsi idea, yang saling bantu antara kita. Okey. Bersyukur dan terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah saja yang dapat membalas jasa baik tuan-tuan semua, tuan-tuan dan perempuan semua. Okey. Sebelum saya akhiri, saya punya perkongsian cerita saya pada malam ni. Saya mohon maaf sebab last minute memang saya kira itulah preparation saya agak kata kurang memuaskan. Yang tu adalah kelemahan saya sendiri, betul. Saya dah terbawa-bawa kerja last minute ni. Sewaktu saya bekerja ni, bila dah terbawa, saya padahal itu dah tak perlu fikir lagi. Saya dah bukan bekerja lagi. Selalunya bila di dalam operasi haji, kita orang selalu result memang last minute bertukar tau. Jadi saya pun jadi apa hal aku suka buat last minute macam ni Masya Allah. Jadi saya kurang preparation, agak lemah. Tadi saya mohon maaf pada semua sekiranya ada kekurangan tu saya mohon maaf. Yang baiknya daripada Allah, yang lemah dan buruk tu daripada saya sendiri. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Saya rasa itu saja. Sekiranya ada daripada cikgu atau Syarul ke nak berkongsi lagi, insya-Allah boleh kita sama-sama mendengarnya. Okey, terima kasih Haji Aimi. Itu dia perkongsian daripada Haji Aimi dengan tajuk dia sediakan payung sebelum hujan. Apa yang Haji Aimi cuba nak sharekan tadi sebenarnya dia sharekan pengalaman dia, apa yang dia pernah buat dulu. Dia ni tak buat benda-benda yang salah tu. Benda-benda yang kita dah lalu tu, yang kami yang mana yang pernah buat silap apa semua tu, dah pernah lalu tu, tak payah lalu. Mungkin dalam ni ramai lagi yang masih bekerja. Kan? Masih bekerja, ada cadangan nak berhenti kerja, nak buat forever full time. Jadi apa yang kami lalui itu sebagai pengajaran, buat sebelum berhenti bekerja tu. Kita sebelum berhenti kerja, tadi pagi tadi pun Datuk Desmond pun ada cakap, kalau nak berhenti kerja pastikan 6 bulan pendapatan kita dah bersedia. Dulu kita tak ada pengalaman, dulu tak ada orang yang ajar pun benda tu. Kan? Tiba-tiba kami ni terus kena berhenti je, kena pencen. Jadi kita tak sempat sediakan payung sebelum hujan. Datuk kena curah hujan je. Gagau nak cari payung. Tapi sekarang ni dah ada peluang dekat forever ni kan. Tapi masih bekerja. Inilah masanya. Kalau kita punya komitmen bulanan 1,200, kita punya gaji 2,000. So 1,200 kita kurang-kurang mau kena ada 7,000 atau 8,000, baru kita ada dalam tank, dalam bank kita, baru kita boleh fikir untuk berhenti. Bukan terus berhenti. Kita dah ada 7,000, 8,000. Tengok tu kita punya komitmen berapa. Kalau komitmen kita bulanan 2,000, so 12,000 kena ada spare. In case kalau diberhentikan, kita ada masa 6 bulan tu bukan untuk pakai. 6 bulan tu sebenarnya untuk kita guna bulanan sebelum kita dapat kerja lain. Faham tak? Bukannya okey aku dah ada 6 bulan dah, aku boleh berhenti dah. Tak apa, aku boleh goreng kaki, 6 bulan aku boleh pakai je duit dia. Bukan macam tu tau. Itu langkah pertama je tu. Sebelum kita berhenti itu first. Dia ada langkah-langkah selanjutnya. Ada banyak ilmu tu. Alhamdulillah tu berpeluang belajar dengan adik-beradik abang abu kita, Cikgu Aju, Asma semua tu. Senok dia ada banyak step sebelum berhenti kerja tu sebenarnya. Itulah orang kata bersyukurlah walaupun dah kena buang kerja tapi masih dapat ilmu. Jadi ilmu tu yang kita ada tu bukan untuk kita simpan sendiri, tapi ilmu tu lah untuk kita kongsikan kepada semua orang yang mana masih bekerja ataupun yang dah berhenti kerja pun. Tapi walaupun kita dah berhenti kerja kan, kita dapat forever, tapi sebenarnya kita masih tak stabil selagi kita tak ada 6 bulan pendapatan tu. Sebab itulah Datuk Desmond cakap tadi, kita punya komitmen bulanan tu mesti datang daripada usaha kita. Berapa kita punya usaha, itulah yang kita komitmen yang kita ganti, bukannya daripada income downline kita, bukan daripada income overriding kita. Jadi kalau orang tak faham, sebab tu lah bila dia buat investasi tak dapat, dia berhenti. Sebab apa? Sebab dia menunggu orang lain yang buat kerja. Sedangkan sepatutnya usaha dia tahu komitmen berapa. Itulah yang sepatutnya. Itulah masa dia sediakan payung tu, kita kena tahulah payung kita besar mana. Kita kalau ada badan kurus kering, payung budak kecil kita boleh pakai. Tapi kalau badan kita dah berat, takkan kita nak pakai payung budak kecil. Kurang-kurang payung berniaga. Barulah lepas, barulah hujan ke ribut kita tak goyang.
Sebab sekarang ni lagilah tambah COVID ni kan, kita ada peluang banyak kan kita nak share kan. Macam tadi pun apa Haji Aimi walaupun dia dah berhenti kerja tadi, dia sharekan gambar tiga orang tadi yang dia share tadi, itu ada satu trip sebenarnya. Saya nak kongsikan sikit tadi, yang trip sebelah kiri sekali tu, kita pergi ke Penang, daripada KL ke Penang, kita close, yang tu kita dapat close VIP. Yang tengah tu dia beli sebotol, yang kanan tu dia beli banyak. Maknanya satu trip tu dalam masa 2 hari kita dapat close ramai orang. Itu memang sesi terjah tu. Kita pergi daripada KL, pergi naik sikit ke Ipoh, lepas tu sampai ke Taiping kita tidur, lepas tu kita sambung ke Penang. Memang kita jumpa kawan, collect kontak-kontak kau kat mana? Okay, jom lepak. Tu masa tu memang buat offline. Kita orang tak tahu langsung nak buat macam mana. Tak ada ilmu, tak ada kelas apa semua, tapi yang kita orang tahu terjah je. Yang aku tahu, jumpa orang, buat demo. Time tu saya standby lah demo. Jadi dia Haji Aimi, dia tukang ni je lah masa tu. Sebab masa tu baru lagi ilmu kan. Jadi kita share. Itu maksudnya kita guna konsep ABC semualah. Alhamdulillah. Jadi yang mana kita ada peluang malam ni yang dah dengar sharing tu, semua tu, manfaatkanlah baik-baik. Okey, sekarang 10.22. Jadi mungkin kita buka soalan ke? Satu kedua, siapa yang nak bertanya tadi? Nak bertanya khas untuk Haji Aimi ke? Bolehlah. Kita bagi peluang sikit. Ada soalan? Boleh buka mic dan tanya je. Assalamualaikum Haji Azwan. Waalaikumsalam. Abang Syarul nak request, boleh tak minta Haji Aimi share sikit apa tu yang campak kertas yang komok-komok tu. Idea fokus tu. Silakan. Boleh. Nanti Kalau masih ingat lah, sebab Abang Syarul pernah dengar cerita ni dekat kedai sebelah HQ. So macam benda tu sangat sampai ke hati saya. So mungkin bagus untuk semua orang. Dia ada banyak ilmu-ilmu bab motivasi ni. Itu boleh untuk bagi orang paling cawan pecah depan dia tu. Sebabkan semata-mata nak naikkan semangat je. Okey, kita minta Haji Aimi tolong jawab sikit apa benda yang Abang Syarul masukkan tu, kertas baling tu. Kami pun tak berapa faham. Cerita A to Z sikit. Okey, berkenaan soalan Abang Syarul tadi, ialah itu antara salah satu berkenaan dengan fokus. Fokus kita bila kita nak membuat satu perkara, contohnya kita nak buat satu perniagaan, tapi pada masa yang sama ada benda perniagaan lain pula, ada benda perkara yang lain pula kita nak buat. Contoh bila waktu tu memang saya ada join satu course untuk staff MAS lah. Dia tanya, awak nak buat apa? Masa tu kita dah diberhentikan kerja, dia ada course, dia panggil CDC kan. CDC. Waktu tu saya saya plan, memang saya nak buat air tebu. Saya nak berniaga air tebu je, saya kata kan. Saya nak tanam tebu kat kebun saya dan saya nak jual air tebu. Lepas tu pada masa yang sama, masa tu saya ada plan nak buka pula halal mart. Saya nak buka macam grocer halal mart kat situ. Lepas tu dah tu kira macam satu masa dua benda lah kita nak buat kan kat situ. Lepas tu bila last dia tanya lagi saya, awak nak buat apa sebenarnya kan? Itulah macam yang saya cakap tu. Lepas tu dia ambil kertas, dia gumpalkan kertas dalam 5 gumpalan kertas macam tu, 5 gumpalan kertas. Lepas tu 5 ke 6 macam itulah seingat saya. Kemudian dia balingkan kepada saya. Dia terus baling semua kepada saya. Okey, dia balingkan semua. Yang saya dapat capai berapa? 1 je. Kan? Okey, saya dapat ambil tangkap 1 je. So maksud dia kat sini, bila kita dah fokus satu benda, janganlah kita cuba nak buat benda yang lain, 2, 3 benda yang lain waktu yang kita tengah struggle. Maksudnya kita tengah berusaha. Lainlah kalau macam kita ni dah betul-betul dah kata income kita dah mencapai tahap macam Datuk Sifu, itu dah ada belajar bab cash flow kan. Kalau cash flow kat situ saya terfikir, Masya Allah, macam video Pablo dan apa tu, video Pablo tu, dia punya cash flow kat situ. Bila kita dah fokus satu,
kat situ baru kita dapat boleh buat banyak benda. Bila kita belum fokus satu, kita nak buat banyak benda pada permulaannya, tak mungkin kita akan dapat buat dalam masa yang sama kat situ. Itulah yang saya nampak lah. Bila kita dah ada income yang besar, dah kita jutawan dalam forever, kita dah ada kerja dah mudah, maksudnya rangkaian dah besar, kita memanglah kita nak buat, kita kata nak beli tanah, okey, boleh jadi sumber income yang lain. Cash flow kita dah cantik. Masa tu memang saya cakap bila dia tanya, saya nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni, dia balingnya saya 5 gumpal kertas. Tu lepas tu dia cakap, awak kena fokus pada yang satu je. Jangan pening kepala, kata dia. Okey, kat situ. Okey, terima kasih Haji Aimi. Lepas ni Kak Pah ada idea lah nak baling kertas dekat FBO. Habislah terbagi idea pula dekat Kak Pah ni. Nampak tak tu. Jaga-jagalah korang. Kertas tak apa, takut batu dia balik. Terima kasih Haji Aimi, sebab cerita tu memang sampai hari ni Abang Syarul ingat. Sebab kita tak pernah jumpa kerap kan sebelum ni. So ada sekali tu berpeluang jumpa, bila Haji cerita pasal kertas tu, saya rasa macam cerita ni kena dibesarkan, kena disampaikan ke orang lain. Sebab semua orang suka buat macam-macam benda. End up mungkin kalau Haji Aimi dapat tangkap satu, tapi orang lain satu pun tak dapat tangkap. Dalam TV pun kita ada tengok game macam ni. Game yang dia jatuhkan duit banyak dekat atas kepala kita tu. Duit tu terbang-terbang, so tangkap. Bila kita rasa tamak dengan masa yang terhad, mungkin satu keping duit pun tak dapat. Sebab tu dia ajar fokus. So terima kasih dekat cerita kertas gumpalan untuk bahagian fokus. Okey Haji Azwan. Okay, ada lagi satu nak kongsi. Waktu adalah slide tu, tapi saya dah cuba cari slide tu. Kalau siapa pernah baca cerita Dr. Kiyosaki, Dr. Robert Kiyosaki kan? Dr. Robert Kiyosaki, dia tanya, antara itu sempat saya baca, dia tanya, dia tanya ramai kan dia punya murid-murid dia kat bawah, dia punya yang tengok dia punya stage dia lah, dia punya kelas Robert Kiyosaki ni, dia tanya pada murid-murid dia tau. Robert Kiyosaki ni dia tanya murid-murid dia, kalau you diberhentikan kerja, kalau you all semua diberhenti kerja, dibuang kerja, apa benda yang you nak buat? Apa benda you nak buat? Lepas tu dia tanya murid dia tak jawab. Lepas tu murid dia tanya kat dia, Robert Kiyosaki dia jawab, saya nak buat network marketing. Murid-murid dia gelak. Murid-murid dia gelak. Dia kata, Robert Kiyosaki kata dia nak buat network marketing, business network marketing. Murid-murid dia gelak. Lepas tu jawab Robert Kiyosaki, tu sebab you ada kat bawah, I ada kat atas. Nampak kat situ tu sebab dia tetap kat bawah, murid-murid dia tu tetap tak ada ilmu. Sekarang dia kat atas lah, mana dia kata you harus buat network marketing. Bila ada network marketing, platform yang tepat, kita buat je lah, betul tak? Lagi satu yang saya masih ingat kelas motivasi juga. Lepas kita join CNI tu, memang bila siapa join CNI tu, dia satu kelas tu memang ada buat seminar yang saya masih ingat sampai hari. Dia akan panggil, bila last kelas tu dia akan panggil seorang-seorang, bila panggil seorang-seorang, tengok muka kita kat cermin tau. Dia suruh kita tengok muka kita kat cermin. So sekarang tengok muka you kat cermin, muka kita kat cermin. Selama mana you dah hidup, selama mana kita dah hidup ni, apa dah yang kamu capai? Apa yang membuat kejayaan pada diri kamu? Kamu cakap kat cermin, tunjuk muka kamu kat situ. Lepas tu cakap apa yang kamu nak capai, apa yang kamu perlu buat. Masa itulah tengok masing-masing maki muka sendiri kan. Aku tak capai apa-apa, aku tak guna, aku tak berjaya. Kat situlah masing-masing cakap, aku akan berjaya lepas ni. Semua cakap kat cermin dekat diri kita tau. Pasal diri kita. Kita tengok muka cermin bukan muka orang lain kan. Kat cermin tu muka kita. Apa dah 10 tahun, apa yang dah kamu capai? 5 tahun, apa yang kamu capai? Kamu cakaplah diri kamu. Kan? Apa yang dah kamu beri pada anak-anak kamu? Apa yang kamu dah prepare anak kamu 5 tahun yang lepas?
Aku tak ada apa capai. Oh, semua pakat. Lepas pada keluar tu semua macam apa kata high lah. Oh, semangat dia lain macam kan. Termasuklah arwah abah saya. Masa itulah saya teringat abah saya tak berhenti sharing CNI, tak berhenti-henti. Setiap produk ada je dalam motor dia. Jadi saya akan meneruskan legasi beliau lah dalam platform Forever, insyaAllah. Doakan saya. Alhamdulillah, insyaAllah sama-sama kita teruskan benda yang baik. Dia buat tu sebenarnya time tu dia tahu itu yang terbaik. Dia sebenarnya kepala otak dia semua sama kepala otak saya, mungkin orang lain tak pasal. Sebab saya lagi awal bercalung dia dah habis, time tu dia dah umur belasan tahun ke habis kerja baru dia masuk CNI. Saya masuk CNI masih saya dah jenam. Saya dah jenam tu saya naik motor dengan arwah bapak tu. Malam-malam ikut je lah dia pergi. Duduk belakang sekali, apa khabar semua, luar biasa baik. Itu dia bayanglah jam 6 dah masuk. Dah jam 6 sampai kata 6. Cuba bayangkanlah berapa lama. Tapi rupanya itulah. Bila datang motor tu kalau pergi kebun, dulu tak ada kereta memang tak mampu. Naik motor dengan dia bercakap lah, dia cerita-cerita. Motivasi lah. Dia buat motivasi, Alhamdulillah. Memang itulah keturunan dia. Motivasi tu memang handal lah kononnya. Tapi mana-mana kona pun bila Allah dah kata kat situ jalan dia. Situlah juga dia tempatnya. InsyaAllah. Terima kasih speaker kita malam ni. Kita tengok Cikgu Ayu dah simpul-simpul senyum tu risau juga. Dia pergi aja je lepas tu peram juga tu. Cikgu Ayu kalau semua tak apa kalau dia senyum tu yang aku risau tu. Korang tak tahu. Okey tak apa. Okey baiklah. Terima kasih kepada 44 orang. Lain macam senyum. Tahu kan. Korang tak kenal ni. Ni 44 orang. Terima kasih semua. Terima kasih semua sudi luangkan masa untuk dengan kita, speaker kita dan cikgu. Alhamdulillah. Semuanya yang terbaik datang daripada Allah SWT, yang buruk daripada kami sendiri. Saya sudahkan. Saya bagi semula kepada Cikgu Ayu sebagai penaja utama kita untuk kelas kita malam ini. Terima kasih semua. Kembali kepada Cikgu Ayu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, tahniah dulu kepada MC malam ni Haji Azwan dan juga speaker malam ni manager Haji Aimi. Okey, so soalan saya kat sini adalah siapa apply, siapa downline? Tulis dekat ruangan chat room siapa apply, siapa downline. Okey, so mereka berdua ni adik-beradik dan nampak gayanya memang tak ada alasan untuk tak berjaya dekat Forever sebab memang darah daging orang MLM, memang darah daging orang networking dan network marketing. Okey, dah ada experience dah. Ayah pun, arwah ayah dulu pun seorang yang sangat motivasi Okay, so mungkin dekat Forever lah untuk you all buktikan dengan kejayaan, insyaAllah. Okay, so untuk malam ni saya nak jemput dulu Syarul bagi sikit kata-kata semangat untuk speaker kita malam ni dan juga MC kita sebab tadi kita dengar dah goal setting Haji Aimi untuk capai F2D dan kita nak doakan juga upline downline ni speaker dan juga MC untuk capai F2D untuk tahun 2021. So Syarul mungkin boleh bagi sikit jangan lama dalam 5 ke 6 minit untuk seminit. Semangat. Okey. Okey. InsyaAllah. Boleh rasa macam segan pula bila Haji Aimi daripada awal sampai ke habis ada sebut nama Abang Syarul. So dan dia lain juga. So saya pun rasa CBM KB, CBM Diana pun rasa segan juga asyik di highlight Cikgu Ayu tak apa, Cikgu Ayu tu memang leader memang perlu pun di highlight tapi ikhlas kami semua leader dalam AS team memang nak tengok kawan-kawan lain berjaya. Apa yang kami kongsi selama ni sepanjang kita kenal ni sebenarnya adalah rezeki masing-masing. So benda-benda ni lah yang buatkan kita rasa semakin hari semakin rapat dan semakin kuat dekat Forever. Alhamdulillah bagi pihak semua leader di AS Team. Untuk Haji Aimi speaker hari ini saya memang happy sangat dan rezeki. Tadi ada jumpa dekat HQ so sempat juga tanya tentang slide tentang malam ni nak buat kelas walaupun hari ni hari closing. Terima kasih banyak sebab sudi. Saya suka slide yang kolam ikan tu.
Sebab memang benda-benda tu lah yang kita nak. Kita boleh kerja, kita ada family, kita ada benda yang buat kita happy, ada hobi, dalam masa sama kita ada income. So tahniah dekat Haji Aimi, tahniah juga dekat Haji Azwan dan juga Hajah Asma, sebab tak jemu-jemu Tarik, Ajak, Alung dan lain-lain untuk terus buat forever, sebab mereka tahu dekat sini memang ada peluang selagi kita tak berhenti. So thank you Haji Azwan, thank you dekat Hajah Asma juga, istiqomah jaga downline walaupun ambil masa, tapi tengoklah hasil dia. Rupa-rupanya darah daging tu memang dah ada, so dia tak payah nak polish lah sebenarnya. Dia cuma nak kenalkan dengan forever je. So untuk Haji Aimi, sedikit pesanan, nasihat Abang Syarul. Bila kita ni lelaki, cabaran kita besar buat bisnes MLM. Tapi percaya je memang ada ruang dan peluang untuk kita dekat sini sama macam orang lain. Sebab kita jual produk yang sama, kita jual syarikat yang sama, kita bentang marketing plan yang sama. So dekat luar sana pun lelaki ke perempuan ke, dia ada usus yang sama, dia ada saudara yang sama, so kita pun boleh berjaya. Selalu tengok mentor-mentor, idola-idola yang ramai di BOI. Kita ada semuda-muda Wilfred Jason Kok Sun, sesenior-senior Datuk Sifu, Alex Lipofan, Jackie, ramai sangat lelaki-lelaki yang berjaya, proven dan istiqomah buat lebih daripada 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kita follow je. InsyaAllah Haji Aimi akan sampai. Dan besarkan niat, sebabnya ada anak yang cantik-cantik 6 orang tu, ada isteri seorang, ada mak. Jadi besarkan benda tu, saya yakin Long takkan tengok company lain, takkan lompat-lompat, sebab you dah lalu dah perjalanan yang sukar. So dekat sini cuma nak teruskan kongsi ilmu dengan downline, sebab nak biar diorang semua berjaya. Dan insyaAllah Abang Syarul doakan Haji Aimi tahun ni local incentive trip 2 tiket 600 pack 600 cc. Yang kedua Eagle Manager EMR 22 settle by December. Yang ketiga capai F2D, tadi saya tulis nak Oktober 2021. Okey, amin untuk Haji Aimi. Okey, so teruskan hubungan baik kita di AS Team. InsyaAllah kita kongsi-kongsi ilmu, semua orang akan kuat dan berjaya. Cepat lambat pasti sampai, tapi bila sampai tu dia sampai dengan bergaya. Amin. Okey Cikgu Ayu. Okey, terima kasih banyak. Okey, saya perhatikan slide Haji Aimi satu demi satu. Saya suka sangat bila Haji Aimi cakap tadi ada pokok durian kan. Pokok durian Haji Aimi kata lebih daripada 10 tahun, 20 tahun untuk dapat hasil dia. So, nampak tak kalau kita nak makan durian, kita kena tunggu selama itu untuk makan buah yang sedap. Dan sama juga dekat Forever Living. That's why Datuk Desmond selalu cakap, you mau tanam tauge kah atau you mau tanam pokok? Dia cakap. Kan, bila kita tanam tauge, ya, kita senang itu pokok belum besar kita sudah cabut. Lepas tu lompat sana lompat sini kan. So that's why dekat Forever Living dia cakap tanam pokok. So bila tanam pokok dia ada proses dia ada flow untuk kita lalu. So bila you lalu bila kita tengok konsep pokok, macam Haji Aimi cakap tadi tu, okey, memang kita akan dapat nikmati hasilnya nanti. Tapi kena sabarlah, kena lalu proses tu. Sebab dekat Forever Living ni memang dia punya konsep bisnes ni macam kita tanam pokok durian tadi. Okey, and then yang kedua saya suka sangat pasal kolam ikan tadi tu. Dekat luar banyak kolam. Kita tak tahu kolam mana yang banyak ikan. So dekat Forever Living ni, Forever Living kolam. Ikan banyak kat sini. So tugas kita untuk pancing ikan tu. Nampak tak? Kalau kita tak pergi pancing, agak-agak ikan tu nak datang kat kita ke? Tak ada. Even kita nak makan nasi pun kita kena ambil tangan, ambil nasi tu suap kat mulut. Tak ada orang yang nak suapkan kita. Okay? So saya suka sangat memang semua gambar yang Haji Aimi share tadi tu dia ada simbolik. Dia ada penceritaan dalam Forever sebenarnya. Sebab saya ingat lagi masa first class saya join, saya attend kelas Forever, mula-mula kelas pertama saya. NEO masa tu. Okay, saya tanya satu Chinese. Saya tak ingat siapa. Sean ke Richard? Saya rasa Richard. Dia kata, saya tanya dia, you buat bisnes Forever berapa lama? Oh, I sudah 12 tahun cikgu. Lamanya. You tak ada buat bisnes lain ke? Tak ada, I buat Forever saja. You tak ada pergi lompat-lompat lain bisnes? Tak ada, I memang buat ini Forever saja sudah 12 tahun.
kenapa macam tu, saya tanya dia. Dia cakap dekat sini rumah MLM, dia cakap. Ini rumah MLM. Okey, dekat sini apa ni kolam, dia cakap. Sini banyak wang, dia cakap. Banyak wang. Sini banyak dia kata sini banyak ikan. Sini banyak ikan. Okey, dekat sini you boleh ambil ikan banyak. Dan dekat sini kita ajar macam mana you nak pancing itu ikan. Oh, itu macam ke, saya kata. So macam mana saya nak ambil itu ikan? You kena duduk ini dekat sini, you kena belajarlah. Itu yang saya rasa macam Forever Living ni, dia bila dah 7 tahun, alhamdulillah tahun ni tahun ke-7, tahun ke-8 saya dekat Forever Living, bukan saya seorang je yang dapat pancing ikan tu, ramai lagi lili-lili yang lain. Yang seperti you nampak, dan perjalanan dia orang bukannya sekejap. So that's why kena istiqomah sungguh-sungguh. Okay, and then tadi Haji Aimi juga ada share macam mana dia dah terlibat dengan CNI, dia dah pernah buat MedOcean, dia dah pernah buat Phytoscience, dia dah pernah buat kongsi makan. Itu 4 yang disebut. Yang dia tak sebut tu saya rasa ada lagi tu. Okay, kan? So ini semua kita bukan cakap yang ni tak bagus. Bukan orang kata tak. Memang tak bagus lah sebenarnya. Okey, maksudnya pemilihan platform tu. Pemilihan platform. Dulu kita tak ada orang nak ajar kita tentang pemilihan platform. Tak ada orang ajar. Kita membabi buta je ikut. Betul tak? Orang kata ini bagus. Kita pun letak duit. Apatah lagi yang menjanjikan every month bonus sekian-sekian. 5D duduk diam-diam dapat duit. Itu pun memang kita suka sangat. Betul tak? Tapi bila kita dekat Forever Living, Datuk Sifu ajar cara pemilihan platform. Apa dia nak kena tengok? Syarikat, produk, marketing plan. Itu yang 3 faktor ni yang kita kena cerita dekat orang dekat luar. Nak bisnes, nak kekal lama, nak income konsisten. Tengok 3 faktor ni dulu. Memang dekat luar sana banyak company lah. Memang banyak. Lebih daripada 700 company MLM ataupun network company dekat luar sana. Tapi you nak tahu company tu bagus tak bagus, tengok 3 faktor ni. 3 faktor ni. Syarikat, produk dengan marketing plan. Kenapa saya kata kena cerita dekat kawan dekat luar? Kita kena ingat tau, kita dah pernah terkena dulu. So kita tak nak kawan kita terkena lagi. Dia terima ke tak nak terima ke tak apa. Tadi kita cerita dulu. Kita cerita dulu, kita buat apa yang kita boleh buat. Okey, sebab hati orang ni Allah pegang, bukan kita pegang. Okey, so balik kita dah cerita dengan dia, kita balik rumah, kita boleh buat apa? Kita doa je. Kita doa. Dan satu lagi, kita dah tak nak sangat dah you all semua buang masa. Kita tak nak you all pergi lompat sana, pandang kiri lagi, pandang kanan lagi, tak mau dah buang masa. Tak nak sangat dah buang masa. And then kalau sekarang ni, kalau ikut situasi pandemik sekarang, COVID-19 ni, okay, you all dah boleh nampak dah situasi bisnes. Apa jenis bisnes yang kekal dalam situasi sekarang? Banyak you boleh nampak depan mata. Okay, macam contoh Haji Aimi ni dari segi dalam industri aviation, okay, penerbangan. Tengok, okay, sekarang sebab macam dalam dunia ni kita faham tak semua kekal. Tak semua benda ada jangka hayat dia. Semua benda ada jangka hayat. So kita tengok situasi sekarang yang boleh buat, okay, tiga mega trend ni. Online, business, network marketing, health and wellness. 3 mega trend ni. So Forever Living, Business Forever, dia ada 3 ni. Okay, so ini yang setiap kali kalau you buat prospecting, you kena cakap pasal 3 mega trend. Okay, and then sekarang ni ramai yang primary work, ramai yang dalam primary work terjejas. So apa yang you nak kena buat adalah cerita peluang yang you dah lalu dekat Forever. Even waktu pandemik macam ni, income still jalan. Ada tak dekat sini yang tak dapat income dekat Forever? Macam Haji Aimi ni cakap, sebelum dia serius dengan Forever Living, dia dah dapat 100-200. Tak putus. Tapi masa tu dia tak nampak lagi lah Forever. Okay? Tapi dia still dapat 100-200. Nampak tak? Sebab Forever Living, you buat sikit, you dapat sikit. You buat banyak, you dapat banyak. Sebab tu bila orang kata 5cc tu maintain, saya marah. Sebab 5cc bukan maintain. Kalau ahli biasa, you punya preferred customer beli produk, you pun ada bonus kat situ. Even you tak buat 5cc. Tapi kita nak you ikut sistem lah. Ikut sistem apa? Buat 5cc. Okay? So, gambar pengukuhan 2017. Habis semua slide aku tengok. Ada cerita dia dekat situ. Okay? 2017, pengukuhan dekat Zenit Kuantan. Masa tu saya juga speaker masa tu. Saya speaker, Kak Ju dengan Siti Rafidah.
Tak silap saya dekat Zenet tu saya cerita tentang insentif-insentif dekat Forever. So gambar-gambar orang-orang dalam gambar yang saya tengok tadi tu ada yang masih ada sehingga hari ini, tahniah, termasuklah Haji Aimi, termasuklah Asma dan juga Haji Azwan. Dan ada juga yang dah ke laut dalam dah. Okey, tak apa. Itulah kita panggil people come, people go. Andai katalah Haji Aimi lepas balik daripada pengukuhan Kuantan tu, langsung dah tak ada dah nampak Forever Living. Agak-agak ada tak Haji Aimi malam ni? Ada tak ada sharing dengan kita? Tak ada. Nampak tak? That's why kita kata hari ini kalau you belum ada tim, bukan maksud saya ada tim yang pergi dan in and out, okay, people come, people go, but we stay. Kita yang yakin dengan Forever Living ni, apa pun cabaran, kita stay dekat Forever. Okay, kita tahu Forever Living ni satu platform yang bagus lagi dah. Dan tak semua orang akan nampak benda tu macam kita nampak. Tapi kita kena teruskan. One day dia akan come back buat balik dengan kita. Contoh macam Haji Aimi sendiri, dia on off tu banyak kali. Daripada tahun 2015 tu dia on off. Patah balik buat Forever. Off lagi, pergi dengar lagi yang lain. Patah balik buat Forever. Sampailah 2020 bulan Oktober. Dia start, Julai 2020 Haji start buat fokus buat 5cc. Nampak tak? Alhamdulillah, platform Forever antara yang terbaik lah setakat ni. Okay, so 5cc untuk Haji Aimi, tahniah. Teruskan dan bina lebih ramai lagi 5cc achiever dalam tim Haji Aimi. Tak mustahil sebenarnya kalau Haji Aimi nak 10 orang, you nak 20 orang, 30 orang fighter 5cc dalam rangkaian you, boleh. Soalnya sekarang ada tak dalam bayangan you? Ada tak 30 orang 5cc achiever ni? Belum ada. So kena cepat-cepat masuk dalam subconscious mind. Okay, pasti ada 30 orang, 20 orang 5cc achievers dalam rangkaian Haji Aimi dekat bawah. Okay, so kena pasang impian tu. Kena percaya yang you pun ada fighter-fighter yang ramai macam tu. Okay, dan Alhamdulillah saya syukur sangat ramai ABO kita yang dah boleh upgrade beli rumah, dah boleh upgrade beli kereta. Saya nak ucapkan tahniah kepada CBM Diana, dapat beli kereta nombor flat ALP 9333, Nawara tak silap saya, dia ingatkan dulu, dia kata dia ingatkan pakailah Alza tu sampai bila-bila, tapi alhamdulillah rezeki dengan Forever dia boleh bayar hutang dia. Hutang masa terjerumus dengan bisnes lama 33,000. And then dapat beli kereta. Dan tahniah juga untuk manager Cik La, manager Aziz, hari ni pun dah keluar toys baru dah. Katanya Chef Role ke apa, jap tengok balik. Okay, alhamdulillah. Pun hasil daripada income Forever, menggunakan pay slip Forever Living, bank lulus 2 hari sahaja. Mana dia punya kereta tadi? Volkswagen Tiguan. Macam itulah. So nanti dia akan share lah nanti. Alhamdulillah. And then siapa lagi? Tahniah, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Cikgu KB sebab invite semua AS team untuk join champion sharing semalam. So terima kasih berbanyak. Alhamdulillah sangat berjaya. Okey, ramai orang suka untuk sharing. Nanti mungkin dalam minggu depan atau minggu lagi satu kita akan buat satu slot sharing untuk dalam KB champion sharing tu, dan ada AS team yang mungkin akan ada wakil juga untuk share apa-apa. Alright. So last daripada saya, semua yang bertahan, ada 40 orang yang bertahan pada hari ini, jangan malu, buang segan, okey, cari duit sekarang. Kita kena bersedia, sediakan payung sebelum hujan. Sebelum jadi apa-apa, kita tak minta, tapi apa salahnya kita bersedia. Saya suka nak share dekat sini macam mana mak saya sakit. Saya tak tahu pun yang mak saya akan sakit sampai terlantar, tapi alhamdulillah masa tu saya dah ada income dengan Forever Living. Saya baru buat 7 bulan dengan Forever. Income masa tu 15,000, 12,000. Allah bagi ujian mak sakit. Dan saya syukur sangat saya ada income Forever masa tu. Saya boleh bantu mak saya untuk dapatkan treatment. Every month boleh supply produk lagi untuk mak.
15 botol aloe vera gel setiap bulan, Arctic Sea, Bipolis, Bipolen dengan Forever Light madu untuk mak, dan juga bawa mak buat treatment di Kota Baru almost 3 months 4 months macam tu, semuanya dengan duit Forever Living. Saya bayangkan kalau saya tak ada income extra, apa orang kata, saya tak sediakan payung sebelum hujan tu, saya tak tahulah, mungkin menangis keluar mata air darah pun saya tak boleh nak bantu rawatan mak saya. So hari ni saya nak cakap pada semua AS team, mungkin hari ni kita selesa, mungkin hari ni mak ayah kita sihat, adik-beradik kita senang, okey, kita ada kereta, kita ada rumah, tapi kita tak tahu satu hari nanti apa ujian yang akan datang. So tak salah kalau kita sedia payung sebelum hujan. Okey, so itu saja daripada saya. Jangan malu, jangan segan, keep sharing pasal Forever Living. Saya minta sangat-sangat you all kena agresif dari segi recruitment and sponsoring. Jangan fokus selling. Okey, jumpa orang mesti nak cerita keahlian, mesti nak ajak mereka join member. Okey, kena pegang dia dalam network kita. And then itu saja. Buang ego buat duit, itu yang saya suka sangat. Dan tadi saya dapat mesej juga daripada FBO, dia kata best sangat bila dapat avoid benda-benda yang negatif, dia dapat fokus kepada benda yang positif, dan alhamdulillah bulan ni dia dapat settle 5 cc. Ingat tak saya bagi tahu you all untuk buat mental diet 21 kan? Mental diet 20 days challenge. Saya nampak ada yang buat, ada yang mungkin tak kesempatan. Kalau tak kesempatan lepas ni buat. Alhamdulillah ABO ni dia avoid diri dia daripada fikir benda-benda yang negatif, okey, dan dia fokus apa yang dia nak capai 5 cc. Alhamdulillah petang tadi dia dapat settlekan dia punya 5 cc dia. Okey, so itu pentingnya bila kita mula avoid apa-apa yang negatif masuk dalam minda kita. Alright, so saya suka lagi sekali Haji Aimi last kali tadi yang pandang cermin tu. So semua orang malam ini sebelum tidur saya nak semua orang, ada 39 orang malam ni, pandang cermin. Pandang cermin, tanya diri sendiri, aku dah 40 tahun hidup, apa aku buat selama ni? Apa yang aku dah capai? Apa yang aku dah bagi kat mak ayahku? Apa yang aku dah menyumbang untuk komuniti? Okey, apa yang aku dah buat untuk family, untuk anak-anak, untuk pasangan? Cakap depan cermin tu. Kalau boleh, bersihkan cermin yang berdebu tu dulu supaya nampak muka korang. Okey? Bukannya cermin yang dah kelabu-kelabu asap. No, cari yang betul-betul clear. Pandang cermin tu. Okey? Sebab yang kita tengok betul, saya boleh bayangkan apa yang Haji Aimi cakap tadi, sebab saya pun memang banyak pergi program motivasi dan benda tu memang sangat terkesan sebenarnya kalau kita buat sepenuh hati. Sampai boleh menangis sebenarnya, sampai boleh menangis sebab rasa macam ya Allah, aku dah hidup 40 tahun, dah 45 tahun, apa yang aku buat ni? Nothing. Nampak tak? Okey? So saya suka sangat yang ni. InsyaAllah malam ni cuba buat. Esok kalau siapa-siapa memang kalau ada yang nak share dengan saya apa yang you dah buat pandang cermin, apa feel you, WhatsApp saya personal. Saya pun akan buat juga. Saya rasa kalau saya buat memang menangis lah ni. Okay, so alhamdulillah. Kena cermin satu badan nampak seluruh satu badan. Jangan sekerat. Ada dia cermin tu daripada ujung kepala sampai kaki kan. Ada. Okay, so kita buat insyaAllah dan tahniah semua untuk closing Mei. Esok dah 1 hari bulan Jun. Kita dah habis 5 bulan pertama tahun 2021. Saya ada pesan pada leaders dan saya pesan pada semua sekali, habis je bulan Mei, you all muhasabah untuk 5 bulan pertama 2021. Muhasabah untuk you punya business lah. Apa achievement yang you dah buat setakat 5 bulan ni, berapa sisi, berapa ahli, berapa VIP, supaya kita boleh buat goal setting baru start bulan Jun sampai bulan 12, ada 7 bulan lagi. You kira balik berapa average sisi kalau untuk insentif, kalau you nak fight insentif. Okay, faham maksud saya? Okay, macam postmortem lah, 5 bulan 2021 macam postmortem, macam tu. Okay, alhamdulillah kita dah habis kelas malam ni. Terima kasih banyak MC Haji Azwan dan juga speaker Haji Aimi. Saya suka dia macam abang-abang punya nasihat kan. Macam tu. Okey. Susah nak dapat speaker lelaki sebenarnya, dan kita ada dah muncul seorang lagi speaker lelaki selain daripada Syarul, Azwan, Ash. Kita nak lahirkan ramai lagi speaker lelaki ni okey. Siap-siap perempuan je ni. Okey, you kena lelaki ni you kena strong tau, sebab top 1 dunia, Rofkit lelaki. Kita Ayu. Ya. Terlupa satu nama lelaki. Siapa? Ahmad Shah.
Speaker hebat kita. Speaker daily use. Okay. Okay, Ahmad Shah. Dan juga kita punya founder BOI 933 yang create system yang memang kata dah sediakan highway untuk kita dekat Forever ni, Datuk Sifu Desmond Kong. Lelaki juga. So siapa kata lelaki tak boleh berjaya? Cuma dia ada peranan dia yang dia kena mainkan kat situ. Okay, sebab saya ingat lagi Datuk Sifu pernah cakap kalau kita FBO ni dia kena ramai perempuan. Contoh Syarul lelaki kan. Okey, downline kena ramai perempuan. Sebab biasanya perempuan yang decide, decision maker tu perempuan, ataupun kalau you nak jumpa prospek you lelaki, make sure dia bawa wife dia. Macam tu. Itu yang antara Datuk Desmond pernah cakap dengan saya lah. Okey, kalau you ada kawan lelaki, you nak prospek dia, make sure you cakap dengan dia, bawa wife sekali tau. Sebab sebenarnya yang decide tu wife dia, bini dia. Bukan dia sebenarnya, sebab yang mengatur isi rumah, yang mengatur barang-barang dekat rumah tu isteri. Okay, so itu tips lah yang Datuk Desmond pernah cakap dengan saya. Macam tu. Okay, so terima kasih banyak. Alhamdulillah, nanti kita jumpa lagi hari esok untuk System Day. Malam esok PCM Hamizah. PCM Hamizah dengan tajuk New Dealer Orientation. Okay, jumpa esok. Okay, Assalamualaikum semua. Minta maaf salah silap. Cikgu, Cikgu nak buat announcement untuk minggu depan kelas. 7 Jun. 7 Jun. Alright. Announcement sekali lagi, kita untuk sepanjang bulan Jun, kami CBM akan buat satu kelas khas untuk semua AS Team setiap hari Isnin, sama macam sistem day AS Team sekarang, tapi speakernya adalah semua CBM. Ada 4 orang CBM. Okey, start 7 hari bulan CBM Cikgu KB. Okey, tajuk nanti salin tajuk Road to Manager. Road to Manager. Okey, 7 hari bulan. And then okey, minggu yang berikutnya pula CBM Cikgu Diana. CBM Cikgu Diana 14 hari bulan 14 hari bulan Jun, Road to F2D. Siapa nak tahu macam mana nak pergi manager? Okey, Road to Manager 7 hari bulan CBM Cikgu KB, 14 hari bulan CBM Cikgu Diana, Road to F2D. Road to F2D. Cikgu Diana ni dia F2D level 3 tau. Dia F2D level 3. And then 21 hari bulan, okey, 21 hari bulan Jun, speaker dia adalah CBM Syahrul. Okey, tajuk dia Road to Eagle Manager. Siapa yang nak tahu syarat untuk pergi Eagle Manager, tips-tips untuk jadi Eagle Manager, kita jumpa dengan CBM Syahrul 21 hari bulan. Dan pada 28 hari bulan Jun, Road to CBM. Siapa nak jadi CBM? Bagi 3. Siapa ada impian untuk ada cek dalam US dollar atas nama sendiri, bagi 3. 28 hari bulan tu saya akan bagi tajuk Road to CBM. So semua tajuk tu kita akan buat satu modul khas. Semua speaker ni akan prepare betul-betul mereka punya modul. Okay, so kita bagi modul kau jaga semua CBM ni. Kita meeting 2 bulan ni kita create modul untuk dia orang follow. Okay, Road to Manager, Road to F2D, Road to Eagle Manager dengan Road to CBM. Okay, so kita gerak gempur untuk bulan 6. InsyaAllah. Semua best tak? Rasa best tak nak 4 tajuk tu? Kalau tak sabar bagi 9333 kat saya. Gila. Okay, alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan Allah izinkan berjalan lancar lah semua ya. Okay, so last kita slogan untuk ni 3 kali slogan. Boleh MC? Okay. Ni ambil produk, ambil gambar dulu. Ash, ambil gambar Ash. Mana speaker? Kita letak speaker lah pin. Sekejap ya. Sekejap. Okey. Sebentar. Okay, ready? Okey. 3, 2. Okay, one more. Okay, 3, 2. Alright, dah. Okay, slogan 1, 2, 3 kali. Yes.
No limit. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes. Millionaire. Go, Yes, no limit. Go, go, go. Yes, limit. Go, go, go. No limit. Go, go, go. Millionaire. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Bye. Salam. Terima kasih Haji Azwan. Terima kasih Haji Aimi. Terima kasih Cikgu Ayu. Terima kasih semua. Best rupanya Haji Azwan jadi MC. Lepas Boleh ni setiap kontrak minggu. setiap minggu. Kontrak. Lepas Okey, tu setuju, panitia setuju. jadi Setuju. MC. Siapa setuju tulis 2. Okay, terima kasih semua. Bye-bye. Acah laju Dah dia, dah tulis 2 bye-bye. dah. 1, 2, 3. Panjang no dia punya kopiah tu. Bolehlah. Apa tadi, jadi MC. Apa tadi Azwan buat semula? Dah habis lagi lah, dah habis. Yang ni tadi buat lagi sekali. Apa khabar semua? Luar biasa baik. Oh, tagline CSI. Luar biasa. Luar biasa terbaik. Okey. Nanti Okey. cara nanti create kita punya tagline macam tu. Pakai je lah yang tu. Lepas tu, pakai yang tu, maskot dia Azwan. Susah. Apa khabar semua? Apa ni? Biasa baik. Luar biasa Luar biasa baik. terbaik. Susah pula nak menghafal. Aduh. Jangan terbabas cakap depan Sifu sudah. Dia tahu kan. Okey. Okey lah. Bye. Terima kasih semua. Bye. Minta